Kali ini saya nak buat satu sisipan, iaitu sisipan daripada siri bercakap dengan jin, iaitu episod yang ke-20, Memburu Raja Pukau. Sebenarnya kisah yang saya nak bawa ni, sisipan ni dia mula daripada episod ke-19 lagi. Walau bagaimanapun saya hanya menekankan episod yang ke-20 kerana daripada penceritaan tu dia menggabungkan tiga kisah yang saya cuba sampaikan secara ringkas ni. Yang pertama ialah kejadian Datuk mengejar Bigfoot, iaitu dalam episod ke-19 dia disebut dikejar lembaga hitam, tapi sebenarnya ialah Bigfoot. Okey. Yang kedua ialah misteri kehilangan saudagar sutra dari Thailand yang bermasa Amerika tu kan. Dan seterusnya sedikit kisah mengenai pawang ataupun dukun Nong di dalam buku siri bercakap dengan jin. Sebelum tu, jangan lupa like dan subscribe Hey Paduka Wali, dan kita tengok dulu klip audiobook ni sebelum kita sambung. Bengulu terus menghubungi Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Seminggu kemudian, Bah lanjut pula berjaya membawa sebahagian besar dari anak buahnya menganut agama Islam. Sungai Pahang penuh dengan riwayatnya, hilir mudik dan membawa berita. 2 hari sebelum meninggalkan perkampungan orang asli di Batu 16 itu, Datuk telah didatangi oleh seorang pemuda asli yang mendakwa datang dari Pahang. Pemuda itu memberitahu pula, beberapa orang pemburu telah menemui tapak kaki binatang yang menyerupai tapak kaki manusia di Kuala Tris, dekat Lancang, di Pahang. Datuk bersetuju pergi ke Kuala Tris. Setelah lama juga, saya lihat dia berunding dengan pemuda asli itu. Kami mengikut jalan hutan yang lebih kurang 1 hari perjalanan. Akhirnya kami sampai ke Kuala Tris dan Datuk terus menyiasat tapak kaki makhluk ganjil yang menyerupai tapak kaki manusia itu. Kalau dari pengalaman dan pengamatan saya daripada bekas-bekas tapak kaki ini adalah binatang yang kami halau dari Kampung Raja minggu yang lalu. Usah bimbanglah, tapi orang-orang di sini mesti berjaga. Makhluk ganjil ni cukup suka kepada perempuan. Dia cukup suka kepada anak dara. Dia boleh membawa anak dara lari ke hutan. Jadi, mintalah orang kampung jaga-jagalah ke ahli keluarga kita. Beritahu Datuk kepada beberapa penduduk Lancang yang bertanyakan tentang makhluk ganjil itu. Pada hemat Datuk, makhluk ganjil itu akan kembali ke kawasan Cameron Highland kerana kawasan tersebut sesuai dengan makhluk ganjil itu yang mahukan tempat yang dingin. Pada hemat Datuk juga, Datuk yakin bahawa binatang itu datang dari banjaran Gunung Himalaya di Nepal dan berpecah dengan kumpulannya ketika berlaku ribut salji di kawasan tersebut. Dan binatang ganjil itu sesat ke dalam hutan besar di negeri Pahang. Dari Lancang, Datuk terus ke Jerantut menemui Dukun Nong. 2 minggu saya dan Datuk menginap di rumah Dukun Nong. Semasa di rumah Dukun Nong, Datuk dijemput oleh seorang lelaki di Cameron Highland sekali lagi untuk mencari seorang yang hilang, iaitu seorang saudagar sutra dari Thailand yang berbangsa Amerika. Saudagar itu hilang semasa berjalan sambil mengambil angin di kawasan sebuah banglo. Datuk mencari saudagar itu bersama dengan pasukan polis.
Seluruh hutan di puncak Cameron Highland telah dijelajahi, tetapi saudagar yang hilang itu tidak juga ditemui. Akhirnya Datuk membuat keputusan sendiri. Dia mengajak saya pergi ke kawasan gua tempat kami menemui makhluk ganjil itu dahulu, tetapi ditemani juga dengan beberapa anggota polis. Di situ Datuk hanya menemui beberapa pokok besar yang sudah patah dan beberapa carikan kain yang dipercayai kepunyaan saudagar tersebut. Datuk yakin saudagar tersebut sudah ditawan oleh makhluk ganjil itu. Pendapat Datuk tidak diterima pula oleh pasukan polis. Dan daripada itu, Datuk tidak mahu mengikut lagi usaha yang selanjutnya. Ternyata akhirnya usaha polis tidak mendapat sebarang hasil. Mereka terus membatalkan rancangan untuk mencari saudagar sutra dari Thailand itu lagi. Kehilangan saudagar itu terus menjadi tanda tanya hingga ke hari ini. Kejadian ini berlaku dalam tahun 60-an. Saya dan Datuk sekali lagi pergi ke rumah Dukun Nong dan menceritakan pengalaman kami mencari saudagar yang hilang itu. Dan Dukun Nong juga bersetuju dengan pendapat Datuk. Menurut firasat Dukun Nong, saudagar sutra itu memang ditawan makhluk ganjil sebagai membalas dendam terhadap orang yang mengganggu kawasan persembunyiannya. Dalam pertemuan itu, Dukun Nong memberitahu Datuk makhluk ganjil itu masih berkeliaran di dalam hutan negeri Pahang. Tempat persinggahan yang paling disukainya ialah di sekitar kawasan yang sejuk. Tetapi, Dukun Nong cukup yakin binatang itu akan berusaha sedaya upaya melarikan dirinya dari bertemu dengan manusia. Kecuali kalau sudah dapat tidak dielakkan lagi. Dengan Dukun Nong, Datuk mendalami ilmu-ilmu kebatinan. Untuk pengetahuan pendengar, Dukun Nong meninggal dunia dalam tahun 70-an. Okey, kita dah dengar tadi sebahagian daripada klip episod ke-20 iaitu Memburu Raja Pukau yang saya khaskan untuk sisipan kali ini, dan dia melibatkan 3 cerita iaitu cerita Bigfoot, cerita seorang saudagar sutra dari Thailand yang hilang dan juga mengenai Dukun Nong. Yang pertama tu kalau kita dengar memang Datuk percaya bahawa makhluk ataupun lembaga hitam yang hilang tu ialah Bigfoot daripada Himalaya, dan dia turun ke ke hutan Pahang seperti yang kita tengok tadilah. So yang kedua ni selepas dia mendakwa bahawa tapak kaki yang di Ulu Teris tu dilancang tu ialah lembaga hitam yang dihalau semasa dia dan Bah Lanjut berada di Kampung Raja tu. Ada satu orang minta tolong dia kerana kehilangan seorang saudagar sutra dari Thailand, dan dia telah menyertai pasukan mencari tu di hutan Cameron Highland tu So dan Datuk beranggapan bahawa lembaga hitam tu jugalah yang buat hal. Dan cerita tu melibatkan kalau dalam sejarah peristiwa itu berlaku pada tahun 1967 iaitu Jim Thompson. Saudagar sutra Thailand yang hilang tu adalah Jim Thompson. So Tan Majalis sebenarnya tidak meletakkan nama Jim Thompson, tapi dia terus menyatakan saudagar sutra, memang tak ada orang lain. Memang hilang pada bulan Mac 1967. Dan Jim Thompson ni kalau dalam sejarah, kalau kita baca dalam internet pun, dia seorang CIA operatif yang pernah bekerja dengan OSS di US sebelum tahun 47, dan OSS telah bertukar dan dibubarkan, dijadikan agensi persikan pusat iaitu CIA. So pada masa tu dia kira terlibat dengan operasi-operasi di Perancis dan sebagainya, dan selepas habis operasi itu, dia telah ke Thailand dan menubuhkan syarikat Thai Safe. Dan secara official ataupun secara rasminya dia menyatakan bahawa dia telah tidak terbabit lagi dalam misi-misi ketenteraan. Walau bagaimanapun, orang masih percaya bahawa dia masih lagi membuat kerja-kerja penyamaran ataupun espionage dengan CIA. Dan pada masa itu pun kita tengok apa yang berlaku di Indochina daripada tahun 60-an, 67 hingga tahun 75, masih dalam peperangan Vietnam. Itu dalam proses antara hegemoni ataupun bukan hegemoni, pengaruh-pengaruh komunisme daripada China ataupun US, daripada Russia yang cuba dikekang oleh US. So mungkin ada misi-misi ataupun penyamaran yang dibuat oleh Jim Thompson
oleh CIA untuk membantu peperangan pada masa itu. Dan teori dia, ini teori lah, dia telah blown ataupun cover up yang dia buat tu telah dikesan oleh musuh dan dia melarikan diri dari Bangkok. Dia ada rumah di Bangkok, kita boleh pergi pada hari ini. Dia lari ke Cameron Highland dan dia fakekan ataupun dia palsukan kematiannya sebab kalau mengikut catatan sejarah, ikut catatan polis pun, dia hilang di sebuah banglo, Moonlight Banglo tu, semasa dia bersiar-siar. Dan rumah tu dia pergi dengan seorang pembantu dia bernama Constant apa lah saya tak ingat. Dan rumah tu adalah milik pasangan warga Singapura. Kerana ada yang mendakwa bahawa Jim Thompson dilihat di US selepas peristiwa kematian dia. Itu satu. Yang kedua, ikut teori sebab dalam 11 ke 12 hari memang tidak dapat dikesan. 11 ke 12 hari Jim Thompson tidak dapat dikesan. Akhirnya ada teori lain mengatakan dia telah dibahan binatang buas dan dia telah jatuh gaung yang curam yang tak nampak kan. So akhirnya sekali lagi itulah teorinya. Dan untuk kalau dalam Seri bercakap dengan Jin, Datuk kata teori Datuk dia dicolek oleh lembaga hitam. Itu cerita mengenai Jim Thompson. Okey, yang ketiga, selepas Datuk punya teori tu, kata Jim Thompson dibawa lari ataupun Saudara Sutera tu dibawa lari oleh makhluk asing itu tidak diterima oleh anggota keselamatan ataupun polis. Jadi Datuk berpisahlah, mufarakah daripada skuad mencari itu, pasukan mencari itu, dan dia balik berjumpa dengan Dukun Nong. Dan dalam cerita dalam episod ke-20 Memburu Raja Pukau tu, Dukun Nong, Datuk belajar dengan Dukun Nong beberapa ilmu lah, kebatinan apa semua. So saya nak cerita sikit Dukun Nong ni. Kalau dalam cerita dalam buku Seri Bercakap dengan Jin tu, Tamajalih ada menyatakan bahawa Dukun Nong meninggal dunia pada tahun 70-an. Jadi ini memang tak lain tak bukan ialah Pawang Nong. Jadi saya bacakan, Pawang Nong ni adalah nama sebenar beliau ialah Haji Nong Taib bin Santan. Dia merupakan pawang diraja negeri Pahang satu ketika dulu. So Pawang Nong ni dengan beberapa kawannya telah membuka sebuah kampung, iaitu di kampung Ulu Ceka, dan Pawang Nong adalah ketua kampung yang pertama. So Pawang Nong ni handal sebenarnya kerana dia berjaya menumpaskan peristiwa orang minyak di Pahang. Dan sedikit cerita, Pawang Nong ni dilahirkan di kampung Sempiat, Tanjung Besar, Benta, Kuala Lipih pada tahun 1874 dan meninggal dunia pada 10 November 1977 di kampung Ulu Ceka, di kampung yang Pawang Nong buka. Itu kisah mengenai Pawang Nong yang bertepatan dengan kisah yang diceritakan oleh Tamajalih secara loose, dan dia setakat yang saya dapat tu, saya tak ingat dah cerita dalam buku tu dia tulis apa, sebab dalam yang saya baca dari bentuk PDF dia menggunakan nama Dukun Nong. Itulah kisah Pawang Nong, dan inilah gambar Pawang Nong. Dia mendapat anugerah daripada keberaniannya oleh kerajaan British, kerana bantu kerajaan British memberi keamanan dalam negeri Pahang. Okey, itu saja 3 kisah yang saya sampaikan pada hari ini. Kerana hari pun dah malam, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kameraman saya iaitu Encik Uman kerana join saya dan memberi sedikit pendedahan yang mengenai macam mana untuk buat recording bersama ni. Jangan lupa like, Paduka Wali. Kita jumpa lagi dalam episod ke-20 Memburu Raja Pukau. Okey, off. Dia kena dengar dulu, Man.